Nasihat 18. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi Biddarai. Nasihat 18 Hakikat ubudiyah, itu anakku yang tercinta. Kemudian kau bertanya kepada aku tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Pertama, jaga hukum syariat. Kedua, redha dengan qada dan qadar dan kebahagiaan Allah Ta'ala. Tiga, bahwa kau mencari keridhaan Allah walaupun kau terpaksa meninggalkan keridhaan dirimu sendiri. Kata, wahai anakku yang tercinta, kemudian kau bertanya kepada aku tentang hakikat ubudiyah. Jadi dalam ilmu tasawuf ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil peringkat ibadat. Ini kebanyakan kita orang awam, seperti yang telah diuraikan oleh di dalam kitab Risalah Qusyairiyah karangan Imam Al-Qusyairi itu, menukilkan pendapat guru dia Abu Ali Ad-Daqqah. Manusia dia itu bagi pada 3 peringkat. Yang pertama ibadah. Ibadah ni ibadatu lil awami minal mu'minin. Ibadah tu kebanyakan orang awam daripada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab dia beramal semata-mata nak pahala kan? Takut dengan dosa. Itu kebanyakan orang pun. Kita semua masuk saya pun, jangan puasa makam tinggi sangat. Sama je. Tuan-tuan beramal sebab apa? Takut kena seksa dengan Tuhan. Tahu gitu. Kenapa kita semayang? Sebab wajib. Kalau tak wajib, tak semayang. Tak semayang punya. Saya nafsu itu suka relax-relax. Nafsu kita suka senang lenang, suka pada benda yang seronok. Maka ibadat semayang pun sendiri, kalau kita soal diri kita masing-masing kan, kita akan jawab sebab wajibnya, bukan sebab kita nak semayang, tapi sebab Tuhan suruh semayang. Itu dah dipanggil makam ibadah. Lepas tu sebab apa? Sebab takut masuk api neraka. Salah tu, salah betul. Tapi darjah 1. Ibadat darjah 1. Sedangkan ibadat para Nabi Rasul tak macam tu kan. Kenapa Nabi semayang sedangkan dia dijamin syurga? Sampai buka kaki dia. Tu kalau pakai ibadat dah, itu ubudah tinggi lagi. Nabi dia mahu perempuan syurga, tapi kenapa dia ibadat juga? Atau tak payah, sekadar 5 waktu sudahlah. Berapa nak semayang sunat? Sampai Aisyah pun kata, kau dijamin syurga wahai Rasulullah, kenapa nak semayang sampai buka-buka ni? Katanya Nabi apa? Harap ingat, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan? Itu bukan makam awam tu, makam budak tinggi lagi. Itu semayang tu dihurai oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau. Nama kita tu Tafsir Ruhul Bayan. Kita tafsir tu bukan kita tasawuf.
Orang lain ni anti sangat pada sufi. Itulah masalah yang zaman. Anti dengan sufi, anti dengan tarikat, anti dengan perkara karamah. Tak suka. Tarikat-tarikat ni semua tak suka dunia. Masalah yang zaman. Okey, kita tengok kita tafsir. Tafsir Ruhul Bayan itu tafsir yang paling masyhur. Tanya ustaz mana semua tahu. Dalam tu urai sembahyang itu bagi pada 5 bahagian. Bukan kita tasawuf, kita tafsir. Pertamanya solatu qalbi, sembahyang dengan hati. Apa kesan daripada sembahyang dengan hati ni akan mengakibatkan kita tidak cenderung kepada benda keduniaan. Anda dengar. Lepas tu solatul khafi, solatul sirri, sembahyang yang jadi dalam lagi, rahsia. Dia ada amal jawarih yang macam kita buat bila tuan sembahyang, kita sedekah tu jawarih. Dia ada dalam lagi, dia panggil amal qalbi itu satu. Lepas tu dia ada satu sir, dalam rahsia. Jadi kita tafsir orang juga, kita tasawuf. Rakam ni kan, sebut betul kalau cikgu semua sebut rujukan semua ada, boleh tengok. Membetulkan dalam supaya boleh musyahadah, nampak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Solatul, dia panggil solatul sir. Kita mungkin kebanyakan kita sudah dengan jawarih kan, maksud saya pun alhamdulillah, syukurlah daripada tak mari langsung tu kan. Kedua buka kan, tapi ada berdoa. Betul tak datang langsung, okeylah datang kan. Tapi kadang kita itulah zahir je. Dalam kita tak muafakat. Itu kerja ahli tarikat tu dalam. Kan? Zahir kita duduk mendengar kuliah, dalaman kita bunyi. Saya suruh bagi contoh tu kan. Dalaman kita tak muafakat dengan zahir, itu yang kebanyakan orang ahli zaman. Siapa yang boleh ubah penyakit tu kalau tak musyrik? Duduk dalam kuliah tak sedar hati. Kalau lambat sikit sejam dia mula dalam tak ada tomat dina kan. Zahir alhamdulillah, dalam tak muafakat. Munafik tu. Sifat tu ada, tu nak puan payah. Jadi siapa orang yang boleh tarbiyah, nak membetulkan dalaman kita sama dengan luaran, nak dapat tidak kena ada guru. Tapi guru yang macam tu pun sudah kurang. Yang banyaknya haru biru banyak zaman ini. Ngaku ya betul. Guru macam tu sangat sikit. Jadi yang kerja tasawuf situ dalam zahir alhamdulillah boleh, dalam itu susah tu. Dalam ini ada bahan macam mana kita nak muafakat dalaman dengan luaran. Kalau sekadar luaran saja itu yang banyak orang fasik. Dia luaran dia sembahyang, alhamdulillah puasa, tapi dalaman dia tak ada latihan. Mana muraqabah dia, mana rasa dia kan kehadiran Allah setiap saat ketika saya sembang boleh. Ayah pun tak apa kan. Sembang boleh lah. Saya cuma bawa apa yang dalam kitab sebut. Bawa kitab siap-siap. Sebab tu kalau dalam kitab ni, ini syarah pada Minhajul Abidin. Dalam mukadimah ni dia beritahu dah jalan yang menuju pada Allah ni banyak sangat rintangan. Betul kan? Jadi Imam Ghazali urang macam mana nak dapat dalaman. Salah satunya kena ada amalan muraqabah musyahadah tu lah. Tu saya nak urai tu banyak tu kan. Tu kena, saya teori boleh lah, praktikal kena pergi cari guru lah. Syekh-syekh besar-besar tu boleh lah. Tak boleh tu, tak tidak. Ketiganya dia panggil solatul khafi, lagi dalam. Ada lagi dua, saya tak ingat. Tapi ada tiga tu. Mana rujukan dia dalam tafsir Ruhul Bayan. Ada urat ciri-ciri sembahyang. Sebab dia berdasarkan dia urat ayat innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dicipta dengan keadaan keluh kesah. Iza masahu syarrun jazuha kan. Jika dia kena kesusahan, dia keluh kesah. Dia minta tenang, dia marah ke Tuhan. Manusia kan macam cerita Tamil. Bila dia tak dapat, dia maki dewa dia. Macam-macam mencarut dia keluar kan.
Wa iza massahul khairu, bila dia disentuh dengan kebaikan, manuha, bila dia dapat kebaikan, dapat harta banyak semua, dia tak buat ibadah pula. Itu manusia. Illa al-musalli, mereka orang yang sembahyang, allazina hum fi solatihim daimun, iaitu mereka yang sembahyang hal keadaan sentiasa sembahyang, walaupun bukan dalam ibadat sembahyang, dia di luar orang pun dia dalam keadaan macam dalam sembahyang. Kenapa? Quran yang urai, bukan tarikat yang urai. Quran sendiri kata sembahyang tapi sentiasa sembahyang. Macam mana tu ustaz sentiasa sembahyang? Kita nak kerja lagi, punch card lagi, nak niaga cari selama lagi, bagi-bagi. Tapi macam mana nak dapat daimah tu? Sembahyang ke? Dah. Lepas sembahyang tu, dia keadaan dia macam mana dalam sembahyang? Ini Quran cakap tu, daim, sembahyang daim tu. Allah yang sebut orang yang sembahyang ni boleh dapat maqam macam tu. Ini susah nak dapat, melainkan ada tarbiyah pada guru. Jadi kita makan ibadat, itulah kita, masuklah saya. Kita buat ibadat sebab apa? Takutkan dosa. Lepas tu kita pun banyak lagi syirik kita kan. Jumpa tu pun takut lagi kan. Tapi itu normal lah. Masuk dalam hutan pun takut lagi, duduk seorang-seorang pun takut lagi. Awak betul, takwa pada Tuhan ni pun bagi pada 3-4 peringkat. Zuhud pun ada peringkat dia lagi tuan. Maknanya kita bila kita baca-baca kitab tasawuf ni, tak ada apa gitu. Saya lah, tuan-tuan mungkin lain. Saya rasa saya kosong. Lagi kita baca banyak, kita sampai saya tutup kitab. Saya satu pun tak dapat. Mengajar orang tak main. Saya boleh terang je lah. Saya tak pernah suruh tuan beramai sembahyang malam berzikir, tak pernah. Seingat saya lah tak pernah, saya tak terbuat. Rasa malu pula dengan Tuhan. Rasa malas nak mengajar, berhenti. Tak terbuat. Bahagian dalam, mungkin luaran kita alhamdulillah dah pakai lebay, ke sekopan, ke ketayam, ke jubah, buridah pula kan, pusjadah pula. Lagi jangan bawa, tak bawa sejadah, tak kena warning dah nanti kan. Kena bawa sejadah sendiri. Contoh, okey lah luaran. Tapi dalam dalaman ni siapa yang boleh bagi? Kalau tidak, tak adalah Musa nak pergi kubur Ul-Nakhili. Tolonglah minta ajar sikit ilmu apa yang kau dapat. Nak sikit, kongsi sikit. Orang yang macam tu dah jumpa. Okey, lepas tu ada orang yang makam, seperti mana yang diurai dalam kitab ni, makam apa ni, al-ubudiyah. Itu bagi orang yang khawas, orang yang dah dekat dengan Tuhan, itu makam ubudiyah. Kan? Lagi satu makam al-ubudah, itu lagi tinggi. Dipanggil al-khas, yang lagi, orang yang lagi tinggi peringkat dia. Sebab orang yang berada di makam al-ubudah ni, dia nampak semua apa yang dia ibadat, apa yang dia sembahyang, semuanya pemberian Allah, bukan dari dia sendiri. Itulah orang makam ubudah. Kenapa saya boleh sembahyang? Allah Ta'ala takdir saya boleh sembahyang. Kenapa saya boleh datang surau? Semua Allah, bukan diri saya. Jadi dia tak ada hijab. Jadi orang macam ni, kalau dia ditimpa maksiat sekali pun, dia akan bangkit. Sebab apa? Tuhan. Dia beramal itu sebab Tuhan. Jadi musibah jatuh pada maksiat pun, dia naik lagi sebab apa? Ini semua Tuhan. Dia tak pegang dengan amal dia. Orang yang pegang dengan amal, cuba Tuhan uji dia dengan susah, dia tinggal amal. Kau buat tinggal. Uji dengan sakit. Dia cakap pergi saya tu, tinggal amal. Soalnya baca Quran malam-malam, tinggal pula. Sama-sama lah kan, sebab sakit. Keadaan tu Tuhan pun sikit kan. Sekarang tengah selesa kan, anak semua okey kan, kita tak sikit. Cucu meninggal, isteri meninggal, tengok sama tak? Banyak orang tengok. Itulah berkata Ibn Athaillah, mereka itu berpegang dengan amal, tak pegang dengan Allah. Kacau. Masuk saya tu, kita mungkin selesa kan macam ni. Jadi kalau Tuhan buka suasana, kita balik lah. Kalau surau ni macam dulu balik kan, ada
aircon semasa tak ramai macam ni, macam orang ditukar suasana tu, ditukar. Tak boleh confirm tuan iman kita. Iman kita macam ni ke tak? Tak tahu. Tu ikan tu halus tu, mata ikan tu. Carilah ustaz-ustaz yang boleh mengajar kita ikan minum atau ilah. Kita rasa kita pakai dagu datang masjid, beramal, duduk saf depan kan, dapat tok iman. Saya bukan kata tak bagus, teruskan. Tapi bila kita mengaji, Allah kosong. Rasa kosong itu bagus. Tak rasa kita tak apa wujud dan sebagainya. Okey, orang yang sampai peringkat ubudiyah, sampai peringkat bila Tuhan cabutkan sesuatu pada dia, sama. Tetap sembahyang, tetap Tuhan. Macam banyak kali saya terang, tetap zikir. Tuhan beri pada dia, sama je macam tu pada dia. Orang puji dia sama, orang keji biasa. Nak sampai peringkat macam tu, tak senang. Satu dunia kata dia sesat, dia tetap macam tu, biasalah. Sembahyang lagi berzikir. Dia pandang semua tu siapa yang atur kan? Tuhan. Bukan diri saya sendiri, bukan kita. Itu mudah betul. Allah Allah. Lagi satu dia panggil makam ubudiyah. Makam ubudiyah ni dia makam kedua sikit. Sebab apa? Sebab dia masih melihat diri dia yang melakukan ibadat, diri dia yang bertaat, tapi dia mengharapkan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibadat dia. Itu makam ubudiyah. Salah pun tak salah, boleh. Tak salah. Saya sembahyang duha sebab apa? Nak dapat rezeki lebih. Orang kata sembahyang duha ni berkat rezeki dia. Buat. Kan kerana Allah sangat pun. Puasa sebab apa? Sebab nak kuih. Nak kesan. Sebab tu puasa sebab apa? Kuih orang kata macam-macam. Puasa lah. Niat dunia tu banyak lah. Dia nampak dia melakukan ketaatan. Itu nombor 2. Salah? Salah. Tapi orang kadang salah faham pun banyak juga kan. Orang kata sembahyang duha ni murah rezeki, dia pun sembahyang duha. Dia tak perlu saya cerita. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu apa waktu duha ni rezeki. Bukan sembahyang duha je. Nak khabar, jangan tidur, tu je. Ini lepas sembahyang duha, tidur sampai pukul 1, rezeki macam mana nak masuk? Main duha tidur, lepas tu tak boleh tidur pukul 12 lah, tidur. Main duha, 2 rakaat tidur tak masuk rezeki. Nak apa? Jangan tidur tu je. Tapi saya tidur lah. Malam-malam tengah kitab kan tu, ustaz-ustaz macam tu lah tuan, ada orang bilang dah mainkan kitab ya. Kitab ni ibarat isteri nombor 2 dia dah. Kalau tak ada kitab, lupa tu lah. Perangai ustaz yang betul-betul lah. Orang kata dalam bidang ilmu lah, kalau main ceramah, kita buka macam tu, bukan dia. Kalau betul-betul ustaz memang dengan kitab pun lah sahabat dunia akhirat dia. Okay. Itu ubudiyah. Sebab dia nampak diri dia lagi. Kalau makan ibadat lagi lah teruk. Nampak dia beramal. Saya beramal, saya lah sembahyang duha. Dia nampak diri dia yang buat. Padahal itu daripada Tuhan. Tapi nak atur makan masing-masing kan. Kita nak bertasawuf tak boleh terus pergi SPM. Orang otoriter dia kena mula pada darjah 1 dulu. Lepas tu darjah 2, darjah 3 kan. Oh dia mahir. Dia biasa lah tuan. Peringkat lah. Jadi ada 3 peringkat. Al-ibadah, betul al-ubudah, betul al-ibadah, al-ubudiyah, al-abudah. 3 peringkat. Pelan-pelan lah. Boleh capai? Boleh. Apa cakap tak boleh? Kalau tak boleh, ulama tak letak dalam kitab. Kalau benda ni khususiat Nabi, ulama tak bubuh dalam ni. Maknanya boleh dapat. Atas kita, kalau kita rajin baca Quran, rajin selawat, jaga apa ni, segala baca hidra, 3 mulut tak kata orang, hati kita tu kita latih. Suara-suara dalam tu kita buang. Suara dalam ni banyak air. Walaupun kita tu diam, tapi dalam tu dia bunyi tu. Latih lah, lama sangat kuliah ni, berhenti dah jam, lapar. Walaupun suara tak bunyi tu kan, tapi dalam
Tu syaitan tu sebenarnya nafsu. Lepas tu bersikir dia suruh hentak bagian tu dalam tu bunyi. Wah, guru saya kata suara apa tu? Dia sebut satu istilah tu, suara pengkhianat dalam. Itu yang bunyi tu kan. Cubalah seorang ustaz tu kuliah sampai 10.30. Dalam dia bunyi, dia tak senang dulu, dalam tu bunyi. Tapi kalau dia boleh betul-betul tumpu, dalam hilang. Itu Ghazali ajar cara tu. Istiqamah batin, muwafaqah dengan zahir. Jadi bila dalam kita betul, imam baca dah 3 juzuk pun tak bunyi. Pasal apa? Dia anggap tu semua ialah untuk Allah. Aku berdiri ni kerana Allah, untuk Tuhan. Apa nak bising? Nak dapat puji. Baru tarawih ni kita buat 1 juzuk semalam. Bunyi tak dalam? Agak-agak kalau 10 malam tak, apa, dia selalu 10 malam awal kan. Ni nak Ramadan ni kan. Oi, penuh ni asal sampai 2 ni dah jadi PKP sudah lah. Dah tu tak larat dari PKP kan. Tunggu lah. Siap dah sikit wang niaga sekali dulu dah cukup-cukup lah dulu orang sampai bunuh diri kan, terjun pada flat kan. Tu berlaku masuk PKP, tak boleh nak buat apa, hutang banyak. Terjun tu, tak orang duduk dalam flat ni dalam pemandangan tak ada, dengan jiran sebelah bising. Pengalaman duduk flat kan. Kadang kita yang Muslim main tangan jiran kita nak bawa kucing, tai kucing, busuk. Kalau duduk macam taman ni saya anggap kaya. Ni taman ni surau pun macam kaya dah kan. Cukup lah, tak sabar lah terus. Tapi kau buat ke apa nak buat takdir. Tapi jangan buat lah. Siap keluar kan. Habis booster lah. Atau makan tak nak booster, ambil lah tu kan. Lepas tu saudak ke maju boleh. Buat homopati tu sejarah, insyaAllah. Okey, itu saya bincang sesuatu ringkas mengenai ibadat. Ubudiyah. Kita pergi pada kitab. Dia kata ubudiyah itu, kalau kira dalam kitab ini macam peringkat kedua lah, tapi tinggi lagi. Sebab untuk orang jadi, untuk kekasih Allah ni mengandungi 3 perkara dia kata. Pertama, dia menjaga hukum hakam syariat. Untuk maklumlah apa yang syariat suruh buat, apa yang tidak disuruh tinggal kan, untuk takwa. Tapi nak dapat takwa pun susah tu kata. Yang keduanya redha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ini paling qada dan qadar ni antara isu panas untuk zaman Abdullah bin Umar. Perkara pertama sekali syubhat yang timbul dalam Islam benda qada dan qadar ni lah tuan. Saya nak baca satu kitab berkaitan qada dan qadar ni. Siapa yang main peranan? Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah, kitab Imam Nawawi. Dia ada mungkin ini satu peristiwa orang yang ingkar qada dan qadar zaman dia. Tadi dah tanda kalau ni tak ada. So macam tu lah, dah tanda hilang. Dia kitab merajuk ni tu tanda lah. Ni dia galak orang yang qada dan qadar ni benda yang paling banyak orang jadi murtad. Sebab tu antara syubhat pertama yang timbul dalam Islam qada dan qadar. Ada seorang nama dia kata kan awwalu man qala fil qadari bil Basrah. Orang pertama sekali yang menyebutkan tentang perkara berkaitan dengan takdir ni pertama sekali muncul di Basrah. Orang yang bawa itu adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Jadi dia orang pertama yang berbincang mengenai takdir, qada dan qadar ni. Sebab dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ni dia tidak mampu dan dia tidak tahu perkara itu terjadi melainkan selepas buku ba'da wuqu'iha. Ai innama ya'lamuha, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu ba'da wuqu'iha, lepas kejadian itu baru dia tahu. Oh betul.
Maknanya Tuhan tak ada kaitan dengan takdir. Macam kita percaya semuanya ada takdir kan. Tuhan tak ada kaitan. Antara benda pertama yang dibawa syubhat dalam Islam kaitan takdir. Lepas tu Sayyidina Ali tegur, jangan bincang sangat pasal takdir sebab boleh buat benda buruk. Betul? Jadi dia kata situ, Tuhan ni tak tahu benda takdir, melainkan lepas berlaku baru Allah Ta'ala tahu. Mana Allah Ta'ala cerita je hamba tu, kau nak buat apa, buatlah. Lepas jadi, rupanya macam tu. Celaka pahaman. Zaman ni, sahabat hidup lagi tuan. Abdullah bin Umar hidup, sahabat-sahabat besar hidup lagi waktu ni. Ni sirah ni bukan hadis je, dia nyatakan sekali cerita pasal kejadian hadis tu dipanggil asbabul wurud dia. Tu sedap kita Imam Nawawi. Orang tanya Abdullah bin Umar kan, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar tu warak tuan. Dia tak terlibat langsung dalam pemerintahan Sayyidina Umar tak bagi. Bapa dah garang, anak tu warak. Dia kata tu, apa pendapat kau mengenai dengan orang yang tidak mempercayai takdir ni? Dia kata, Faiza laqita ulahi, kalau kau jumpalah puak-puak tu, fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Bagitahu mereka sesungguhnya aku berlepas diri pada mereka dan mereka berlepas diri pada aku. Lepas tu dia kata, Lau anna li'ahadihim misla Uhud zahaban fa'anfaqahu. Kalaulah mereka tu ada sebesar gunung Uhud, gunung Uhud tu jadi emas, dan mereka menafkahkan sedekah, maka binallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Tidaklah Allah Ta'ala terima ibadat mereka melainkan selepas mereka beriman dengan takdir. Kafir tu semayanglah macam mana sekali pun tak pakai. Itu sebab itulah kita rukun Islam tu kena redha dengan takdir, dengan qada dan qadar. Sebab itulah syubhat pertama yang timbul dari Islam, takdir. Ya Abdullah bin Umar kata, kalau kau nafkahkan ke jalan Allah sekalipun Tuhan tak terima ibadat kau. Betul dah lah untuk guru kita syarah dulu. Siapa yang tak belajar ilmu tauhid, semayanglah macam mana sekalipun, sah semayang betul. Ada wajah dalam ni. Kita semayang, tapi bila orang tanya Tuhan tu apa sifat dia, tak tahu. Apa tu Allah? Allah tu Allah. Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa maksud dia? Tak tahu lah. Saya ikut dia. Cek. Betul lah tu guru kita syarah dulu, betul lah tu. Ini sahabat cakap ni, salah aku dah. Buatlah ibadat macam mana apa, tak terima Tuhan. Buang macam tu. Zaman Abu Hanifah pun berlaku juga. Abu Hanifah ni dia sempat hidup zaman Abbasiyah dengan zaman Umayyah. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Abu Hanifah sempat tengok kerajaan Bani Umayyah untuk naik puak-puak Abbasiyah. Zaman tu ada dah puak-puak Qadariyah ni, Mu'tazilah. Pasal takdir juga kan? Tapi semua tu nak kena jawab dengan logik akal. Kalau tidak, dia pun tak percaya Quran, dia pun tak percaya dah. Antara soalan dia tanya pada Abu Hanifah, dia tanya, kalau lah dia kata macam tu lah, Allah Ta'ala ni jahat ke? Dia ada orang kafir, ini kafir. Soalan tu, kalau kita dapat macam orang dia jawab, Tuhan tu tak zalim ke? Membiarkan orang tu kafir? Tuhan tu jahat sangat ke? Biarkan orang tu, kalau dia baik kan dia jadi beriman. Saya jawab tak? Abu Hanifah kata bukan aku tak layak disebut pada Allah. Buat baik, buat jahat ni hanya layak disebut bagi mereka yang ingkar pada perintah Allah. Betul dia kata dalam buat Mu'tazilah ni dua benda ni, sama ada dia jawab ya ataupun dia tak jawab, dia diam. Betul tanya balik pada buat orang yang ingkar pada takdir, pada orang qadar ni. Tanya dia pun satu soalan. Jadi mereka percaya tak Allah Ta'ala tu menciptakan sesuatu dan dia tahu apa yang dia cipta?
Percaya tak Allah Ta'ala tu ciptakan sesuatu dan dia tahu apa yang dia cipta? Tahu, percaya tak? Saya tak percaya, tapi okey, saya percaya. Jadi kalau kau percaya Tuhan buat satu benda dan Tuhan tahu apa hikmah yang terjadi, nescayalah kau percaya Allah Ta'ala tahu sebab apa dia jadikan orang tu beriman, sebab apa orang tu dijadikan kafir. Kesimpulan dia, jangan tanya sebab apa. Itu aja. Itu pun nas pada Quran sendiri. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan kau tanya apa yang Allah Ta'ala buat, kamu yang akan ditanya esok. Jangan tanyalah kenapa ahli itu kafir tak Islam. Usah tanya. Kalau kamu yakin Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat, apa hikmah dia buat, nescaya kamu yakinlah Allah Ta'ala tahu kenapa orang tu jadi mukmin dan orang tu Tuhan takdirkan kafir. Jangan tanya sudah. Lepas tu dia berpusing lagi. Dah kamu percaya Allah Ta'ala tu, dia tahu dia akan buat tapi dia tak tahu pesan. Orang tu kata takdir macam tu dah. Dia tak tahu pesan. Tuhan tak tahu. Abu Hanifah kata tu kau khayal. Kau berani kata Tuhan tu menghayal. Tuhan buat satu benda Tuhan tak tahu implikasi dia. Kau khayal. Kau bayangkan Tuhan tu kau khayal kan Tuhan macam tu. Kau khayal takdir tau. Oh jawab tu senyap. Kau takdir. Dia korek macam tu. Itu pun nas Quran tak bagi tanya. Kalau benda tu berkaitan dengan takdir Allah dan qadar ni, kita tak tahu hakikat dia. Tuhan. Jadi benda nak menerima takdir qadar dan qadar ni termasuk dalam bab ubudiyah ni sebab apa? Sebab benda tu susah. Banyak orang bila jadi musibah dia mula kenapa lah Tuhan jadi macam ni? Kenapa? Lau. Kenapa lah macam ni aku? Kalau menyesal tak apa lagi tapi dia ingkar. Lepas tu Nabi tak bagi lau banyak-banyak tu. Sebab semua kita tu urusan dia tak. Cuma kita boleh usaha. Tapi hakikat usaha tu pun Allah tu. Ada surah Al-Jamaah kita berdoa tu Allah tahu dah apa yang kita mohon. Bukan apa yang kita berdoa Tuhan tengok yang aku tengah berdoa tu. Kalau kita anggap macam tu sia-sia semayang kita tu. Memang ni sebelum kita berdoa Allah Ta'ala tahu lah. Cuma berdoa lah. Tak nak bagi tu dia punya pasal. Kita belajar dua kan, qadar mutlaq, qadar muallaq. Hak yang berubah tu qadar apa tak ingat. Saya pun serumpun istilah tu. Yang berubah tu pun di luar mahfuz saja. Ilmu Tuhan bukan baharu, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu apa semua yang apa tu sebelum dia buat dan selepas dia buat, sebelum dia buat, sebelum dijadikan apa tu pun Allah Ta'ala tahu dah. Semua Tuhan tahu. Itu kan belajar dalam takluk suruhi qadim. Waktu dalam ilmu tauhid, ambil dekat sebenarnya ni boleh buat. Dalam ilmu tauhid kan, bincangkan. Kalau kalau kata takluk Tuhan ni, apa ni sifat-sifat Tuhan ni ada dua. Satu dia panggil sifat zat, satu dia panggil sifat af'al. Itu ilmu tauhid belajar tadi Ustaz Rahmi dia tahu dulu kan. Sifat af'al ni bagi rezeki, mustajabkan doa macam Ar-Razzaq. Itu sifat af'al dia panggil. Kan bagi rezeki panjang umur, bagi rahmat. Soal, sebelum manusia tak ada Tuhan bagi kat siapa? Jin. Sebelum manusia ada Tuhan bagi siapa? Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, itu dia panggil tauhid sifat iradah dia panggil takluk suruhi qadim. Sebelum diadakan makhluk lagi Tuhan tahu dah orang yang bernama Ahmad ni Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia. Dia panggil tauhid, dia panggil takluk tanjizi suruhil qadim. Daripada ilmu Allah Ta'ala tahu dah sifat Razzaq ni dia akan bagi pada orang yang bernama Zaid. Bila timbul ya Zaid menjadi takluk tanjizi hadis, barulah ada sifat tu. Bagi sifat af'al tu, bagi kereta, bagi motor, bagi bini. Sifat af'al. Oh pening kata tauhid kan. Ni tahu Ustaz Faiz suruh syarat tanya kat dia. Saya cakap tak betul je tanya kan. Dia kata takdir ni benda yang selalu dimainkan oleh ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat ni tuan muncul zaman bila? Muncul zaman lani kan. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah ni muncul zaman salafus saleh. Bukan zaman lani, zaman sahabat besar-besar hidup.
Hak yang jumpa dengan Nabi, yang pernah talaki dengan Rasul, zaman-zaman tempoh tu muncul Khawarij, muncul Syiah. Asalnya politiknya pasal Syiah ni dia panggil cenderung. Tu panggil Syiah tasyayuh ni dari segi luar bahasa dia panggil cenderung. Masa tu tak ada lagi fahaman iman 12, tak. Cuma cenderung. Orang yang Syiah ni dia cenderung ke Ali. Tapi lepas tu dia jadi macam akidah. Dia jadi satu bentuk akidah. Tapi asalnya cenderung. Khawarij pun sama. Asalnya tak kuat. Dia dalam majlis tahkim, tapi dia buat fahaman dia sendiri. Dan dia bila dia tengok Muawiyah ni, ni ahli dunia. Dia tengok pula Ali ni, kenapa lah pergi suka Muawiyah. Maka agak dia pun dah sesat kot. Kita buat kita asal. Tu Khawarij. Sampai Sayyidina Ali baca khutbah, pokok Khawarij pun duduk di belakang. Nak buat sesat lah, bodoh lah, la hukma illallah, la hukma illallah. Macam tu dah disebut oleh orang-orang penduduk kat belakang tu. Naik ke spanduk, betul tengah khutbah ni. Betul Sayyidina Ali kata kalimatul haq, uridu bihal batin. Kalimah yang hak, cakap tu betul balik pada Nabi, balik pada Quran, balik pada hadis, tapi batin. Sebab apa? Hak ada ni semua kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir. Timbul zaman bila tu kan. Dan dia pun tahu tak Ali tu menantu Rasul, tahu. Tapi sebab apa jadi faham-faham sesat? Asalnya semua sebab apa ni? Kata tasawuf ni, hati tak puas hati. Mu'tazilah sahabat-sahabat besar ni, seperti Imam Nawawi sebut dalam kitab ni. Zaman sahabat Abdullah bin Umar. Etis, tak percaya Tuhan. Zaman Abu Hanifah. Zaman tu dinasti Bani Umayyah, ulama bersepak zaman tu. Ulama tafsir, ulama hadis, ulama bidang-bidang ni semua ada. Cuma bidang akidah tak bincang sangat. Betul lah dia katakan Abu Hanifah lah orang pertama yang mengarang kitab tauhid, nama dia Fiqhul Akbar. Orang pertama mengarang kitab tauhid, Imam Abu Hanifah. Zaman dia ada etis datang. Dalam 3 orang datang, kadang-kadang seorang ni datang kata, aku pelik dia kata, syaitan tu pada api. Betul kenapa dia kena umbar dalam api juga? Tak ada seksa macam tu. Bodoh etis tu. Abu Hanifah kata, betul tengah debat tu. Boleh tak aku nak beritahu jawapan ni, aku nak ada alat sikit. Boleh, tak apa. Dia pergi ambil kayu ke, dia pergi ambil batu ke apa. Kan dia tampak ada 3 riwayat. Rupang macam tu tampak. Oi sakit sampai kata dah pingsan. Sampai Kebelo waktu tu kata, ni kenapa? Ni Abu Hanifah pergi tampak orang ni. Gagak lah. Dah jawapan dia macam tu je. Ni pada kita pada tanah. Ni tanah pada mana? Pada tanah apa? Itulah jawapan dia. Kenapa setan tu daripada api kena siksa api? Ini jawapan dia. Dia kata tangan aku nak melempang lah. Itulah jawapan dia. Kadang-kadang pokok ni kena bagi ni lah kan. Itu kadang duk berlembut sekali. Tak. Kadang kena sepak sekali pun senyap sikit. Tengok kan. Tak ada benda. Abu Hanifah setengah riwayat kata dia ambil batu lempang macam tu. Pensan orang tu. Sampai dia benda waktu tu. Ni Abu Hanifah dia bila lebih. Waktu tu budak kan. Abu Hanifah waktu tu saya ingat baru 10 tahun. Guru dia Hamad bin Abu Sulaiman. Hamad tu guru besar ni lah. Asalnya tok guru dia dipanggil, ulama paling last sekali dipanggil debat Hamad. Tok guru Abu Hanifah dia panggil debat. Tapi Hamad, Abu Hanifah kata, Hamad, wahai tuan guru, tak payahlah biar aku yang pergi. Soalan macam ni tak layak nak jawab. Soalan budak-budak bodoh ni biar aku jawab. Budak lah. Biar aku jawab. Sepak orang tu. Main dah Abu Hanifah buat lah tu. Sampai dari waktu jatuh orang etis tu. Jadi paham-paham sesat ni zaman-zaman salafus soleh ada dah. Zaman kita lagi dah teruk kan. Ayah pin pun orang boleh percaya. Lagi contoh mati pun tak apa tau, boleh sebut nama. Pasal dia tak taubat pun. Tak ada buat pahala sebut nama, tak apa. Tu pun boleh kahwin 4 tu. Pelik tu. Sesat macam tu. Sampai tengok dalam video dia, orang boleh minum air kaki dia, orang nak muntah tu. Kan? Sesat zaman lagi yang dekat dengan Dajjal ni lagi lah tuan.
Zaman-zaman elok yang Nabi kata khairul qurni summa yalinahu summa yalinahu, sebaik-baik kurun aku, kemudian selepasnya, kemudian selepasnya. Ulama tafsir sampai 300 hijrah tu sebaik-baik kurun. Sebaik-baik kurun ni dah timbul faham macam-macam. Ini bukan kuliah tauhid, ini kuliah tasawuf kan, dia kuliah tauhid dah pula. Saya kalau kuliah tauhid dia lagi ada satu tempat ada tauhid, kita tengok urai gila-gilanya sejarah aliran akidah ni. Mai mana datang Murji'ah, mai mana datang Mu'tazilah, mai mana datang Khawarij, Syiah 12 tu daripada mana datang. Tapi dia kuliah tasawuf kena slow sikit lah. Tapi itu asal dia. Nak beriman dengan takdir ni susah. Reba ni cakap senang, nak buat boleh tentu. Nasihat kat orang boleh, sabarlah yo. Tuhan ganti lah ya, boleh. Tak dia kena esok, dia pun tak sabar. Tu takut tu. Orang tu dah sabar je, buat macam tu sabar ya. Tak dia kena esok, dia mula mencarut semua keluar. Biasa pada terkena macam tu. Adalah satu musibah tak nak cerita kan. Betul tak? Dia guna kalam untuk guru pula. Ingat pesan tu guru ni kena guna uji dia. Oi, dia ceramah kat kita. Apalah okey kan. Kali tengok dia kena. Tengok dia naik status kat Facebook pula. Bodoh ni guru. Itu suruh orang sabar. Kau pun tak sabar je. Nak reda dengan takdir tu sebut boleh lah. Tapi beriman wajib lah, wajib. Itu Nabi pun isyarat banyak dalam hadis makruh. Kalau kita banyak cakap kalaulah macam ni, kalaulah macam ni, kalaulah aku begini, saya tak ada lah macam ni. Akan boleh bawa sampai haram sebab apa? Tak reda dengan takdir. Sedangkan ahli sufi dia memandang semua takdir. Tapi ibadat. Jangan sama dengan Jabariyah. Jabariyah ni pula satu pahaman yang mereka ni kata tak payahlah, Tuhan dah takdir kita macam ni dah, enjoy je lah, buat maksiat semua kan, tak payahlah buat apa dah. Itu sesat juga. Ahli sufi lain memang memandang takdir tapi ibadat, sembahyang. Bahkan tahap budak mereka itu, kalau ditakdirkan mereka tu ke neraka, tetap sembahyang. Itu yang nak tu. Kan banyak berlaku murid Qadhi Jailani ada berlaku macam tu. Dalam syarah pada Al-Hawanat ni mana syarah pada kitab Imam Ghazali, satu nukilan yang dinukilkan dalam kitab ni sebagai bentuk apa? Ada seorang ahli ibadat, dia ni sudah kena ubat, kena bicara di pada masyarakat. Kasyafah ni kes ahli kasyafah. Kata Allah Ta'ala saja uji dia. Kata kau ibadat buat apa? Banyak-banyak. Kau ada takdir kau masuk neraka dah. Ibadat buat apa? Kau takdir kau masuk neraka dah. Apa tu jawab? Ini Ghazali tu dia ni, bukan saya ni. Imam Ghazali. Aku ibadat bukan sebab tu. Aku nak dapat kasih kau, reba kau, dapat syurga. Tak apa, aku tak nak benda-benda. Abang makam dia tinggi. Aku nak dapat engkau, reba engkau. Kalau aku diumpan ke neraka pun sebab engkau yang nak umpan, sila syurga. Itu tuan, itu ahli sufi punya pandang takdir dia. Sampai macam tu sekali, kalau takdir situ neraka, tak apa, saya ibadat juga. Kita kalau lah contoh kita dapat tahu kau ni ada neraka dah, tak ibadat dah kita. Pergi disco, pergi joli, apa semua. Dah buat apa nak ibadat aku di neraka? Nak ibadat buat apa? Itu contoh kan. Tapi ada sufi macam tu. Banyaklah tuan dalam kitab ni, banyaklah wali-wali Allah ni, orang-orang dulu karamah kan. Sampai setengah tu tengok Lauh Mahfuz pun ni ada ceritanya. Kisah-kisah ulama yang perkara ahli billah ni, nampak anak murid dia akan berzina. Tu ada kisah Qadhi Jailani tu. Kan tak ada, jangan kata kisah tahyul pula, kisah sahih. Nampak Syekh Qadim doa, ya Allah, tolong jangan bagi anak murid berzina. Padam, bila Mahfuz kan padam. Jadi sufi macam tu. Itu ibadat sampai tahap macam Rabiatul Adawiyah tu. Sampai ibadat bukan sebab syurga, bukan sebab takut neraka, tapi kerana engkau ya wahai Allah. Itulah panggil budak. Surus. Sembang boleh, kan nak bagi faham je. Ustaz sampai kan tak sampai? Takut tak sampai, saya pun takut neraka. Buktinya apa? Takut mati.
Siapa sini suka mati? Kalau saya tanya siapa nak mati esok, ada orang angkat tangan? Tak ada kan? Doa kan? Itu bukti kita ni tahap makan darjah 1. Kalau orang betul-betul makam dia memang dah dekat dengan Tuhan, ya saya memang mati itulah saya nak jumpa Allah. Dia dapat tu. Kita agak-agak siapa nak mati lepas pukul 10 ni kita mati? Siapa nak? Angkat tangan. Mana ada orang nak? Semua doa, ya Allah panjang umur, panjang umur. Mana ada? Itu bukti kita tak sedia lagi. Padahal Allah tu dah kasih sebenar. Patut kita lagi sonok, matilah boleh jumpa Tuhan. Nampak malaikat, nampak pada masyarakat, boleh berkawan dengan malaikat. Malaikat datang waktu kita mati, bawa kita jumpa Allah. Patut sonok, dia siapa takut? Darjah 1 sama saya pun. Jadi Allah nak cukup pun. Dulu kenallah tutup ni so ada tutup ni. Kalau kita sembang dengan kawan-kawan kan, cuba kita kalau sebelum kita kahwin tu, cuba kita sembang kawan kita. Agak-agak bila kahwin, semua apa 5 tahun lagi kot kahwin, semua seronok pak kahwin. Tukar agak-agak bila kita mati, semua Allah semuanya. Tak ada orangnya. Senyap dia kan. Ni hai mati dah pula ni, baru nak sembang kahwin mati. Ada satu tempat saya ngajar, kita tu betul-betul tambah mati. Dia mengaku aku jam sekali. Saya mampak mati. Saya tengok orang semua tu semua macam ada yang nangis pun ada. Ada nangis dah pula dah. Mata macam ni kan. Kita kata tuan-tuan kita ni macam pergi alam lain lah kan. Sebab buat mati ni semua macam terlopong aja. Ya, siapa yang suka mati? Suka nak mati. Dalam kitab lain kata ingat kita apa? Orang yang betul-betul manis dapat lazat dengan Tuhan ni, mati itulah kekasih dia. Orang sampai tak suka mati. Kita benci mati. Karahiyatul maut itulah yang Nabi sebut pada akhir zaman. Umat aku ramai tapi semua takut mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Suka pada dunia, mati tak suka. Sahabat dulu mati itulah dia nak. Bahkan ada sampai memang nak mati dalam perjuangan, tapi dah mati atas kaki. Siapa? Khalid Awali. Tak dapat. Itulah sufi. Wallahu a'lam. Cukup tu. Kita berhentilah pada qada dan qada. Redha dengan takdir Tuhan. Wallahu a'lam. Cukup. Soalan. Ada YouTube ke apa ni, tolong subscribe ni channel bagus ni, Ghazali Ramli. Dia buat untuk page rembak. Saya tengok 27 subscriber ni, bagi sampai 100 ni ramai sikit. Takkanlah tak ada